Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Okey, minta maaf. Jadi kita tengah buat preparation sebenarnya untuk kita baca. Jadi tadi saya buka dengan sedikit apa ni dan kita bukalah semula dengan bacaan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hai semua, jadi hari ini insyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kita di juzuk 6. Jadi kita mana sempat lah, kita akan baca mana sempat. Kalau boleh kita nak target mungkin lebih daripada 15 juzuk pada hari terakhir kuarantin kita berada di rumah. Bukan hanya kuarantin tapi Quran time walaupun tidak banyak, walaupun tuan-tuan dengar ni sekali lalu sahaja di wall saya. Jadi moga-moga ia mendapat manfaat untuk diri tuan-tuan lah. Maknanya kita tengok orang lain kita tengok orang lain baca, mungkin juga akan timbul semangat kepada kita. Jadi apa pun kita doakan supaya saya dapat istiqamah, tuan-tuan pun dapat memulakan benda yang baik nanti. Setelah tengok orang lain buat, mungkin kita akan lebih tertarik lah untuk kita lakukan perkara yang sebegini. Okey, jadi insyaAllah kita akan mulakan bacaan pada ayat 32 surah Al-Ma'idah. Terima kasih kepada yang baru join saya, Cik Rozaimi Khairul Ridwan. Jadi kalau siapa-siapa yang tengah saya baca nanti dia masuk, mungkin saya tak sempat lah nak bertanya khabar ke, nak sebut nama ke dan sebagainya. Tapi tak apa. Terima kasih kepada yang berada di sini, yang melintas di hadapan wall saya. Okey, Assalamualaikum semua. Jadi kita mulakan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Ayat seterusnya pula sampai ayat 41. Okey, di sini. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات
والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Okey, alhamdulillah kita selesai ayat 41. Terima kasih kepada kawan-kawan yang lain, Cik Khairul Ridwan, Nina Erlina. Siapa lagi ni? Zulkifli Zizo, Ummu Irfan, Azizi Rozali, Muhammad Azwan, Fatin Nabila, Ahmad Saridwan. Okey, hai semua. Okey, jadi jom kita tengok pada ayat ini ada tanda 3 ni kan. Ni apa benda pula tanda 3 ni? Ya. Okey, kalau ayat-ayat ini kita dibolehkan, kita tak boleh terus sebenarnya ya. Jadi kita sama ada kita berhenti di sini ya. Qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Okey, kita berhenti di sini. Kemudian kita sambung terus. Okey. Ataupun kita baca daripada sini, kita berhenti di sini. Qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu. Kita boleh berhenti. Jadi kita boleh berhenti sama ada di sini ataupun kita boleh berhenti di sini, tapi tak perlulah berhenti sini, kemudian sini pun kita berhenti lagi. Tak adalah ya, kita berhenti salah satu sama ada di sini ataupun di sini. Jadi yang ini pun ada di tempat-tempat lain juga. Kalau tak silap saya ada dalam juzuk 1 kan. Jadi kita pilih di mana kita nak berhenti. Okey, jadi dalam ayat 32, jom kita tengok ayat 32. Mana kat sini 32? Okey, berkaitan dengan pembunuhan. Ya, kalau pada ayat sebelumnya berkaitan pembunuhan dua anak Adam ya, yang mana mereka ini ya saling berbunuhan. Jadi seorang mati, seorang hidup. Jadi Allah Taala nak tetapkan kepada Bani Israel dan ia terpakai juga kepada kita sebenarnya. Ya, bukanlah Bani Israel sahaja, ya terpakai juga kepada kita. Sebab dalam Islam sih kita tak boleh bunuh orang sesuka hati melainkan dengan cara penghakiman melalui pemerintah. Ya, dia bukanlah kalau kita tengok orang tu bersalah kita terus pergi bunuh dia. Ya, sama jugalah apa-apa kesalahan sekalipun. Ya, setiap kesalahan ada dia punya denda, ada dia punya hukuman. Maknanya kita tak boleh gunakan hawa nafsu kita, amarah kita, emosi kita, sakit hati tengok orang tu, tak boleh jadi inilah kita buat terus, tak boleh. Jadi dekat sini Allah Taala nak sebutkan ya, kita boleh berhujah ya, kalaulah ada orang Kristian kata orang Islam ni ya, ISIS tu dia sebab dia orang baca Quran lah mereka jadi macam tu. Kita bagi tahu dekat dia, ini Quran sebut kepada kita ni. Apa Quran kata? Ya. Okey, kalau ayat ni man qatala nafsan bighairi nafsin. Ya, bighairi nafsin tu maksudnya dia bunuh satu jiwa, dia orang tadi tidak pernah membunuh satu jiwa yang lain. Kita bunuh orang ni sedangkan orang tu tak pernah pun membunuh satu jiwa yang lain. Jadi tindakan, bukan tindakan kita, tindakan pemerintah. Maknanya, kita tak boleh sesuka hati untuk membunuh. Jadi, kalau perang berbeza. Kalau dalam peperangan, kita tak boleh, kejap-kejap, aku tak boleh bunuh kau. Tidak, dalam perang, dalam itu situasi yang berbeza. Ini kalau dalam keadaan yang aman, kita tetap tak boleh bunuh. Tapi mesti melalui pengadilan pemerintah. Okey. Secara umumnya, barang siapa yang membunuh satu jiwa. Jadi, ISIS ataupun pengebom berani mati. Apa yang mereka buat? Mereka bom orang suka hati. Jadi adakah mereka ini mengikuti ajaran Al-Quran? Pastinya tidak, tuan-tuan. Jadi apa Quran kata? Jadi kita tengok kat sini. Barang siapa yang bunuh seorang manusia nanti ada alasan mereka membunuh orang itu atau kerana melakukan kerosakan bumi, maka seolah dia telah membunuh semua manusia. Ya, jadinya kita tak boleh bunuh seorang manusia seolah kita bunuh semua manusia. Tapi kalau kita menghidupkan, menjaga nyawa dia, jangan biarkan dia dibunuh ataupun jangan biarkan dia mati, maka faka'an nama ahyana sejami'ah. Allah Ta'ala sebut apa? Maka seolah-olah dia menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Itu kita penting. Ya, maknanya ISIS ataupun pengebom berani mati. Dulu ada dekat mana Afrika tu, saya tak ingatlah apa nama dia. Pun sama juga ya, menggunakan
Dia sebenarnya kalau kadang-kadang berita ni tidak adil, berita daripada barat ni tidak adil. Kalau orang Islam seorang je, ya, dia akan kata ini ekstremis, Islam ekstremis. Tapi kalau agama lain, Kristian ke, Buddha ke, oh ini hanya orang itu saja bersalah, agamanya tak bersalah. Kan satu yang kita boleh sebut sebagai double standard, ya. Sebenarnya untuk sensasi. Sama juga kalau sekarang ni, ya, dalam situasi COVID ni, kalau berkata dengan orang Islam, kan, memang dia kata highlight dan kita merasa benci dengan satu apa ni berita ni kan, satu daripada syarikat akhbar ni. Saya tak nak sebutlah kat sini, tapi tuan tengoklah, ya, kalau berita yang disiarkan oleh company ni memang dia nak membakar, orang kata nak membuatkan kita rasa terbakar kan. Kita nak menaik saja, keyboard warrior. Okey, tapi tak apa. Okey, summa inna katsiran min ba'd dzalika fil ardi la musrifun. Allah Taala sebut apa? Kemudian sesungguhnya kebanyakan dari mereka sudah itu sungguh menjadi orang yang melampaui batas. Kita janganlah melampaui batas. Okey, saja untuk ayat muka surat ini. Kita sambung pula pada muka surat yang seterusnya, ayat 42 ya. Okey. 42 sehingga 45. Sini bersama 42 hingga 45 kan. Jadi insyaAllah saya cuba untuk sampai waktu zuhur lah kot, ataupun mungkin sampai satu suku ke untuk persiapan. Saya pun nak ada pergi dapur, tolong-tolong sikit masak ke, ataupun buat lawatan ke dapur kan. Okey, mana tadi? Sampai dari bawah lah ya. Kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك فأولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فما تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Okey, kita muka surat sebelahnya sampai ayat 50. Okey, 50 kat sini. 46, okey. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Okey, kita dah selesai ayat ke-50. Okey, jadi ayat ni bercerita tentang apa? Hai semua yang baru melintas di FB,
Nama siapa ni? Puan Hanim, siapa? Aizlan Lan, Faizal Civic, Ahmad Rijal, Abu Fateh, hai Ustaz Abu Fateh, Ren mantap. Kemudian Hisham Nasir Ismail, HOA Faizal, Civic. Okey, kita berjumpa di alam maya kan. Okey, dalam ayat ini kita lihat berkaitan dengan hukuman qisas. Mungkin dalam ayat surah Al-Baqarah pun ada juga cerita tentang qisas. Di sini pun ada. Jadi sebab itu kita tak boleh nak membalas sesuka hati, mesti melalui pengadilan. Cumanya begini secara umumnya wa katabna alaihim, kita tengok pada muka surat sebelum ni wa katabna alaihim, bila sebut wa katabna, walaupun perkataan kataba itu tulis, tetapi itu bermaksud Allah Taala telah tulis. Bila Allah Taala telah tulis, ia menjadi satu kefarduan ke atas kita. Okey, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi. Ya, jiwa dengan jiwa. Kita bunuh jiwa, kita kena ganti dengan jiwa. Maknanya si A bunuh si B, maknanya si A itu pun layak untuk dibunuh, dibunuh oleh pemerintah, bukan dibunuh oleh saudara mara dia, bukan. Wal aina bil aini, mata dengan mata. Kita cucuk mata orang tu, kita kena ganti dengan mata. Wal anfa bil anfi, telinga, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, uzun telinga kan, ganti telinga dengan telinga. Kalau hari tu siapa yang dulu tu, Mike Tyson ke apa kan, dia bergusti, dia bergigit telinga orang tu. Tapi tak apalah, kat Amerika tak ada hukum qisas. Kalau tak, kena sama jugalah. Telinga dengan telinga. Wasin nabisin, sin ni gigi. Gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, begitu juga dengan semua kecederaan. Kita tengok pada ayat 45. 45 mana kau di sini. Dan luka-luka hendaklah dibalas. Kalau orang tu melukakan kita, ni bukan cerita percintaan, tak ada kenalah dengan percintaan. Okey, ni luka, mana luka yang mengeluarkan darah tu, maknanya kita kena balas, boleh dibalas, tapi dengan cara yang betul. Akan ada penghakiman, bukan kita sendiri yang balas lah. Okey, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Kat sini menyebut apa ni? Tapi siapa yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadi berdosa baginya. Tasaddaqa, kalau ikutkan biasa perkataan ni macam maksudnya sedekah, tasaddaqa. Tapi dekat sini apabila kita sedekahkan, sedekahkan apa? Hak kita. Sedekahkan hak kita, maknanya kita tidak tuntut apa-apa. Contoh orang tadi cederakan kita kat mana-manalah, kat telinga ke, putus telinga, mata buta dan sebagainya, tapi tak apalah, aku maafkan kau. Itu yang sebenarnya yang lebih baik. Fahuwa kafaratullah, maka ia menjadi penebus dosa baginya. Kan kita maafkan dia, dia menjadi perbuatan kita memaafkan itu adalah penebus dosa bagi diri kita. Jadi untungnya siapa? Walaupun kita hilang sikit daripada mungkin telinga, hidung kan, terpotong hidung. Jadi, tapi Allah Ta'ala mengatakan itu sebagai kafarah bagi kita. Wa man lam yahkum bima, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, maka dia adalah daripada kalangan orang-orang yang zalim. Jadi kita hendaklah berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala telah turunkan. Jadi orang Islam sememangnya nak benda tu. Sememangnya nakkan benda ini untuk berhukum dengan hukum Allah. Tapi kita kena tahu, bila sebut tentang syariah, syariah law, undang-undang syariah, kita kena faham syariat itu banyak kan. Solatnya, solat ke tak solat, puasa, haji, ni semuanya syariat. Ada benda yang kita kena lakukan dahulu, maknanya kita kena buat semua benda ini, insya-Allah. Yang mana kita tak mampu nak buat, tak apa, sampai tu masa untuk kita lakukan, maka kita lakukan. Sambung pada ayat 65. Jadi anda semua kalau kat rumah tengah buat apa ni? Kan? Jadi sekurang-kurangnya mungkin tak dengar bacaan saya, bolehlah buka bacaan-bacaan yang lain, boleh download Quran Android ataupun iOS punya pun ada software ataupun apps Quran, boleh buka, kita dengar sahaja. Kalau malas nak baca kan, kalau baca macam merangkak ataupun macam mengesot kan, lambat sangat membaca, seminggu baru dua perkataan, kita dengar sahajalah. Moga-moga dengan kita dengar tu kita dapat pahala kan. Dengar pun dapat pahala sebenarnya tuan-tuan. Belum kita baca. Okey, 65. Saya cari cakap-cakap langsung tak jumpa. Sampai ayat 70. Apa ni?
Tuan Hisham Nasir, barakallahu fiik. Aidan. Kemudian Cik Zainan, hai. Dan kawan-kawan lain lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. Sekarang ayat 74 dah hingga 77 kat sini lah ya. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Okey, kita habis dah dua muka surat. Sambung kita tengok pula apa lagi ayat yang kita boleh tengok ibrahnya. Okey. Trinity. Trinity apa orang Kristian? Trinity maksudnya dia percaya kepada Tuhan. Holy Spirit ataupun Holy Ghost. Kemudian percaya kepada anak Tuhan dan percaya kepada Bapa, Tuhan Bapa. Ya, Tuhan Bapa. Mana dia Tuhan lah. Okey, jadi kalau kita tak ya, kalau kita lihat pada ayat yang Allah Taala sebutkan laqad kafaral ladzi, telah kafirlah. Mana okey, laqad kafaral ladzina qalu, ayat 73. Jauh lari kat sini. 73 okey, ni dia. Ya, Allah Ta'ala menyebut, telah kafirlah orang menyebut Tuhan itu, Allah Ta'ala itu tiga daripada tiga. Holy Spirit, Jesus dan juga Allah. Allah, Tuhan Bapa. Jadi orang yang menyebut sebegini, dia telah menjadi kafir. Sebab Allah Ta'ala sebutkan, ya, tiada Tuhan, bahawasanya Allah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Allah Ta'ala dah sebut dekat sini. Tuhan hanya satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga.
Okey, jadinya ya, kalau ini adalah akidah orang Kristian. Orang Kristian sebut apa? Tanyalah mereka. Tapi sebenarnya walaupun mereka sebut tiga, mereka sebut satu. Sebab itu bila ramai, kalau saya lah tengok video orang yang Kristian, ramainya mereka meluk Islam sebab mereka tidak berapa pasti ataupun mereka sangat-sangat keliru berkaitan dengan konsep tiga dalam satu ini. Pada mereka Tuhan adalah Tuhan. Manusia adalah manusia. Tuhan tidak boleh jadi manusia, manusia tidak boleh jadi Tuhan. Jadi ramai yang di kalangan mereka yang tidak boleh menerima konsep ini, lalu mereka mencari agama-agama lain dan akhirnya mereka bertemu dengan Islam. Mereka bertemu dengan Islam. Jadi kalau kita sebagai seorang Muslim bagaimana? Adakah kita sentiasa mencari kebenaran dalam agama kita supaya kita bertambah kuat? Jadi sebab itu kalau saya sendirilah, saya selalu tengok video-video orang yang meluk Islam. Saya nak tahu, saya nak tengok mengapa mereka meluk Islam. Sebab kita tak rasa perasaan tu. Kita memang dah lahir-lahir memang dah orang Islam. Kita tak adalah merasa kita mencari agama ni, kita tak ada. Jadi kita nak tahu apa perasaan mereka dan kita boleh berkongsi rasa tu. Apa yang mereka rasa supaya kita dapat rasa dan kita dapat tambah semangat kita untuk bersama dalam Islam. Sebab Islam ni agama yang benar. Jadi kita kena ajak orang lain, kawan-kawan kita yang non-Muslim, kita maklumkan kepada mereka, tanya tentang konsep Tuhan. Konsep Tuhan mereka bagaimana? Adakah Tuhan itu sama dengan makhluk? Kalau kita konsep Tuhan tidak sama dengan makhluk. Maknanya makhluk tidak akan sama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan sama dengan makhluk. Tuhan penuh dengan sifat kesempurnaan, makhluk penuh dengan sifat kekurangan. Walaupun kita kata manusia itu sempurna, badan sado lah, ada six pack apa, tetap ada kelemahan. Sebab saya ada tengok satu video ni, seorang tu badan sado, dia pandai buat apa? Backflip ke apa? Dia boleh badan dia boleh pusing belakang kan? Dia boleh buat. Tapi satu hari tu bila dia buat, tak tahulah lantai tu licin ke apa, dia jatuh, kepala dia jatuh dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang dia meninggal. Walaupun besar badan dia besar macam mana, tuan-tuan boleh tengok benda tu dah ada. Ada kat WhatsApp, ada dekat YouTube dan sebagainya. Jadinya walaupun besar mana badan dia, sempurna je badan dia, tetapi dia tetap lemah. Dia tetap lemah, tidak boleh kita bandingkan dengan Tuhan. Okey, itu sahaja. Kita sambung lagi pada ayat ke-78 sehingga 83 kan. Okey, sini. Berayu 78 di atas sini sehingga 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin ada yang bertanya dengan saya kenapa baca laju sangat. Memang saya baca beginilah. Ini kira slow dah ni. Kalau ikutkan lagi laju saya baca sebenarnya. Ini pun dah kita slowkan sedikit. Berapa frame per second tu kita dah slowkan dah. Kalau nak slow lagi, takut saya yang tertidur. Sambil baca, saya tidur. Kan? Memang tak baca lah. Jadi saya baca itu kadar yang paling perlahan lah. Saya rasa bersesuaian untuk saya baca. Kadang-kadang kalau saya jadi imam pun saya membaca tahap kelajuan tu juga. Atau kadang-kadang mungkin saya slowkan sedikit lah. Jadi sebab time sembahyang tak bolehlah laju sangat. Tak bolehlah slow sangat. Sederhana. Okey, ini kalau ikut orang biasanya dia akan katakan agak laju lah. Tapi pada saya ini satu kelajuan yang normal bagi saya. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. Okey, betul. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Okey, kita berhenti sebentar kan. Kita berhenti sebentar kat pit stop pada ayat yang ke-90. Jadi mana ayat yang kita nak kupaskan sedikit. Okey, pada ayat 82. Mari kita tengok ayat 82 apa cerita ni ayat 82 ni. 82, where are you? Here. Okey. La tajidanna asyaddan nasi adawah. Orang yang paling bermusuhan dengan orang-orang yang beriman. Kita orang beriman ni akan ada musuh. Ya, bila kita ada musuh barulah kita rasa kuat sebenarnya. Kita tahu Allah Ta'ala akan bantu kita. Jadi musuh orang Islam siapa? Yahudi. Musuh orang Islam adalah orang Yahudi. Walladzina asyraku, orang-orang yang mensyirikkan Allah. Dan mereka yang mensyirikkan Allah. Yang mensyirikkan Allah siapa? Orang Buddha, orang Hindu, orang siapa lagi? Apa-apalah yang mereka ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ateis pun termasuk juga Jadinya orang Yahudi dan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Wala tajidan aqrabahum mawaddah, akan tapi kamu akan dapati yang paling dekat mawaddah, maknanya kasih sayang lil ladzina amanu, kepada orang yang beriman, adalah yang menyatakan inna nasara, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Kalau orang Kristian dia panggil apa kat sini? Masihi. Dia panggil Nasrani juga maka dia panggil Nasrani lah. Okey, dzalika bi annahum qissisin. Sebab apa? Di kalangan mereka itu ada pendeta-pendeta dan ahli ibadat. Dan mereka pula tidak berlaku sombong. Ayat Quran menyebut mereka inilah yang paling dekat dengan orang Islam. Mereka inilah paling dekat. Kalau yang lain-lain ini ramainya macam menjadi musuh lah, tidak berapa suka dengan agama Islam. Tapi apapun, bukanlah bermakna kita tidak boleh berjiran, berkawan dengan non-Muslim. Boleh, tidak menjadi masalah. Dan menjadi tugas kita untuk menyampaikan tentang Islam kepada mereka. Jangan kita diam saja kan. Jangan kita diam saja supaya mereka tidak mengadu di hadapan Allah bahawa sahabat saya ni tak sampaikan, jadi saya tak tahu. Jadi kita ni sepatutnya masuk, orang kata masuk syurga ditarik. Sebabnya kita tidak menjalankan tugas kita untuk menyampaikan Islam. Okey, seterusnya kita sambung pada ayat 91. Sekarang pukul 12.40, hampir 12.40. Lebih kurang berapa minit lagi? Sejam lagi kot. 40 minit lagi lah untuk zuhur, waktu zuhur. Sekarang ayat 91 hingga 95.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ورماه يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم وليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وما قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. 3. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Okey, kita berhenti sebentar pada ayat 103. Jangan lupa like, jangan lupa share. Butang share ke mana? Sini jangan lupa tekan butang share dan like ya. Okey, dalam ayat ini berkaitan pengharaman. Mana pengharaman ya? Okey, belum ada lagi Ini kan ayat pengharaman arak dah. Nama syaitan okey. Betul dah ayat ini berkaitan dengan pengharaman arak. 91. Jadi kalau tuan-tuan tengok video yang sebelum ni yang saya baca Quran surah Al-Baqarah kita sentuh berkaitan dengan pertama arak dibenarkan lagi cumanya Allah Taala sebut ada manfaat tetapi keburukannya lebih banyak. Kemudian dalam juzuk 5 disebutkan wahai orang-orang yang beriman jangan kamu minum arak jangan kamu dekati solat ketika mana kamu mabuk. Maknanya mabuk tak boleh sembahyang. Maknanya boleh minum arak lagi tapi jangan mabuk. Ini yang ketiga. Peringkat yang ketiga ni Allah Ta'ala sebut apa? Innama yurid ya'ladzina amanu. Okey ayat 90. Mana ayat 90? Okey saya terlupa muka surat sebelum ni. Okey. Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar. Ayat 90. Mana ayat 90? Okey, saya tanda ni supaya tuan-tuan semua nampak kan apa yang saya nak sebutkan. Okey, ini ayat ini adalah pengharaman arak secara total. Ya. Jadi rumah para sahabat mereka disimpan botol-botol arak tu biasa. Sebab arak masih dibenarkan. Peringkat pertama dibenarkan, peringkat kedua pun dibenarkan. Jadi peringkat ketiga. Bila berlaku saja peringkat ketiga ini
Allah Ta'ala sebut apa? Wahai orang-orang yang beriman. Macam saya sebut juga sebelum ni. Bila kita disebut beriman, kita mesti ada amal. Beriman, kita mesti ada amal. Siapa-siapa yang kata diri dia ada iman tapi tidak ada amal, ya, dia bimbangi, dia sesat. Sebab adalah satu orang ni, saya tak ingat nama, lepat ke apa. Minta maaf lah saya sebut nama kat sini kan. Jadinya dia kata dia beriman tapi dia tidak beramal. Yang paling penting benda-benda fardu, benda-benda yang menjadi fardu ain. Yang kifayah tu orang lain mungkin boleh buat, tapi yang fardu ain, kalau kita tidak lakukan, dibimbangi, iman kita tidak sempurna. Okey, dalam ayat ini Allah Taala menyeru orang beriman. Orang beriman akan terpanggil. Sesungguhnya arak, sesungguhnya judi, sesungguhnya apa lagi? Pemujaan berhala, mengundi nasib dengan mata-mata anak panah, semuanya adalah kotor daripada perbuatan syaitan. Sebabkan dalam banyak ayat yang berkaitan dengan makan, Allah Taala sebut apa? Ya allazina amanu kulu min thayyibat, ya allazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, kan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sekarang ni Allah Ta'ala tidak mahu kita ikut jejak langkah syaitan. Dan dikaitkan amalan apa ni? Al-khamru, judi, berhala, mengundi nasib, semua ini adalah perbuatan syaitan. Jadi kita kena jauhi. Apabila turun saja ayat ini, para sahabat, kalau arak zaman dahulu bukan macam kita tengok orang sini kan, ada botol-botol macam itu je. Botol besar, tempayan, sangat-sangat besar. Bila mereka semua tuang di atas jalan raya. Bukan, jangan bayangkan jalan raya macam kita ni, padang pasir, kawasan tak ada tar lah, macam biasa, tanah saja, mereka tuang, semua bekas yang ada arak tu mereka buang, sebab telah berlaku pengharaman secara total, jadi lepas tu mereka dah tak minum arak dah. Dengar saja mereka terubat. Bukannya macam orang Yahudi, bila Nabi mereka kata begini, mula-mula kata ya. Bila Nabi mereka pergi beruzlah, bertemu dengan Allah, untuk berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pergi sembah patung berhala ni, patung anak lembu yang boleh mengeluarkan suara. Mereka buat daripada emas. Adakah kita demikian? Kita tidak. Jadi para sahabat terus buang arak yang ada pada ketika itu. Kalau sekarang ni mungkin ada orang cerita berkaitan dengan sanitizer kan. Sanitizer kita ada arak 99%, atas 75% efektif untuk kita membunuh kuman. Jadi kita kena tahu bahawa alkohol ni banyak jenis. Alkohol dia ada banyak jenis. Alkohol dia ada banyak pecahan dia tu tadi. Jadi yang biasanya yang dalam minuman tu dibuat secara penapaian. Penapaian tu maksudnya apa? Adalah bendanya kan, buah ke yang campur, kemudian berlaku penapaian dan muncullah arak dalam tu. Arak kita sebut alkohol lah, muncul alkohol. Jadi arak itu dipanggil etanol. Biasanya etanol lah, etanol. Kita panggil etanol. Kalau keluarga alkohol ni banyak, yang belakangnya all propanol, butanol, apa lagi, metanol. Yang lain-lain ni bahenol tak termasuk. Bahenol tu tak termasuk lah. Nak tengok boleh kan. Okey, jadinya yang keluarga all belakang itu adalah keluarga alkohol, tapi semua tu tidak boleh dimakan, tidak boleh dibuat apa. Itu semua racun. Racun dan ada yang boleh digunakan sebagai bahan api dan sebagainya. Jadi okey, jadi arak jenis itu adalah tidak dibenarkan. Alkohol jenis itu adalah tidak dibenarkan. Arak yang tak boleh adalah kita minum dia. Kalau pegang adakah ia haram? Pegang tidak haram. Tetapi yang tidak boleh kita minum. Bila minum, sebabnya apa? Bila minum akan menyebabkan orang tadi hilang akal. Hilang akal. Bila hilang akal dia, itu adalah perkara yang diharamkan. Jadi sebab itu arak tak dibenarkan untuk diminum. Bila orang Arab, bila sebut je, sungguhnya arak ini haram. Dia tahu dah haram apa? Haram minum, bukan haram pegang. Haram minum. Sama juga bila sebut babi. Babi haram. Haram apa? Haram pegang ke haram tengok? Kan? Kalau wanita seksi, haram apa? Haram pegang ke haram tengok? Dua-dua lah haram kan? Pegang tak boleh, tengok pun tak boleh. Jadi banyak kita kena tahulah sebab itu bila kita belajar ilmu fiqh ni kita akan memahami di sebalik arahan-arahan ini apa sebenarnya. Kita lihat konteks
jangan melihat teksnya sahaja, tapi kita melihat konteks. Okey, terpanjang pula sebelum ni. Kita bukan langkau lah, meneruskan bacaan pada ayat 104. Puan Nuraini Kasim, Ustaz Muhammad Hafiz Saleh. Hai. Lama kita tak berjumpa. Okey, apa nama ni? 104. Cari ayat 104. Okey, kita baca di sini lah ya. 104 sehingga 108. Okey, macam mana semua? Coronavirus. Kita tak nak coronavirus. Jadi kita nak menjauhi, nak jauhkan diri daripada coronavirus, diri kita dan juga keluarga kita. Jadi kita duduk sajalah kat rumah. Keluar apabila perlu sahaja dan pastikan kita menyediakan peralatan yang cukup. Mungkin glove, mask, topeng muka dan juga hand sanitizer. Kalau ada pakaian yang macam dekat hospital tu lagi baiklah kan. Tapi macam nak dapat? Harga pun 100 lebih satu. Pakai sekali terus buang je. Ya. Okey, jadi moga-moga kita dengan bacaan pada hari ini kita mendapat manfaat lah. Mungkin tuan-tuan tengok melintas kejap saja dapat manfaat sikit, okeylah ya. Sambung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Kita berhenti bentar pada ayat 1. Hai Khalif. Kawan saya Khalif ni dia pun hafal 30 juzuk juga. Hai. Sekarang kerja bank. Akan kita jumpa lagi di laman sosial FB. Jadi hai semua yang baru melintas di hadapan FB. Okey, apa nama ni? Jadi apa ibrah yang kita boleh lihat daripada ayat ni? Hai, yang baru wave ni, yang baru melambai. Lambai guna tu je lah. Okey, kita lihat pada ayat yang berkaitan dengan Nabi Isa. Ya, ayat pada ayat 110.
Oh, dah terlepas ni. Saya pun lupa nak alihkan ya. Okey. Jadi 110 mana dia? Atas lagi mana? 108 dah. 110. Okey. Ingatlah ketika Allah Ta'ala berfirman, wahai Isa ibnu Maryam. Dan semalam pun saya dah jelaskan kenapa Isa dia bin ibu dia. Isa bin ibu dia sebab dia tak ada bapa. Kalau dia ada bapa, dia akan dibinkan dengan bapa. Kalau orang Kristian, mereka kata Isa ini anak kepada Joseph the Carpenter. Kan? Suppose father. Sepatutnya bapa dan seolah-olah begitulah. Ya, tapi kita sebagai seorang Islam, kita tahu bahawa Nabi Isa tidak ada bapa. Kita tak boleh nak binkan sesuka hati. Dia ada anak angkat pun, anak angkat tak boleh binkan kat bapa angkat. Tak boleh tuan-tuan. Ya, sebabnya hukumnya dalam keluarga tu memang tetap bukan mahram. Ya, sebabnya bukan biological mother ataupun father kan. Jadi kita tak boleh letak bin. Jadi Nabi Isa yang betul-betul biological mother dia adalah Maryam. Jadi sebab itu diletakkan bin Maryam. Okey, nikmat apa yang Allah Taala beri kepada Nabi Isa? Kalau kita memang yakin Nabi Isa ada kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kat sini menyebut berkata-kata dengan manusia. Jadinya Maryam diperintahkan oleh Allah. Dia tidak mahu berkata-kata. Dia tak berkata-kata. Bila dia tak berkata-kata, kaum dia menuduh dia buat satu perkara yang kata berzina lah. Perkara yang macam masuri kan. Dituduh macam tu. Masuri tak tahu betul tidak. Tapi Nabi Isa dituduh demikian. Jadi dia tunjuk pada anak dia. Jadi anak dia tu Nabi Isa lah yang berkata-kata. Jadi dalam benda ni akan dijelaskan dalam surah yang lain lah. Bukan dalam surah ini. Jadi apa yang Nabi Isa sebut akan disebutkan dalam juzuk yang terbelakang nanti. Kita akan sebutkan. Okey, pertama mukjizat dia. Kalau dalam agama Kristian, mukjizat pertama Nabi Isa adalah menukar air jadi arak. Kan? Orang kata arak tu dalam mabuk kan? Tapi kita tahu bahawa dalam sejarah kita pun arak pada awalnya adalah dihalalkan. Kan? Kemudian setelah beberapa peringkat barulah ia diharamkan secara total. Okay. Jadi kalau Kristian mereka kata mukjizat pertamanya menukar air jadi arak. Tapi kita tidak. Itu tidak dianggap. Tak ada pun disebutkan dalam Quran. Yang ada, dia berkata-kata ketika dia baby. Maksudnya apa? Masa dia baby pun dia dah berkata-kata. Tapi orang sekeliling tidak menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Hanya menganggap sebagai baby biasa sahaja. Mungkin ada sedikit kelebihan daripada sudut itu. Tapi tidak dianggap sebagai Tuhan. Wa in 'allamtukal kitabal hikmata wat tawrata wal injil, diajarkan hikmah, kebijaksanaan, wisdom, Taurat dan juga Injil. Wa id takhluqu minat tin, ketika mana engkau jadikan tanah seperti bentuk burung. Fatanfukhu fiha, kemudian engkau tiupkan. Jadi bentuk burung, dia tiup. Lalu menjadilah ia burung dengan izinku. Ini mukjizat ni. Kalau zaman sekarang ni dalam cerita TV boleh lah kan. Cerita Thanos, tok petik je semua hilang. Petik lagi ada balik kan. Tapi itu khayalan semata-mata, tak wujud lah. Thanos tak wujud. Hak. Tapi kita boleh jadi hak. Hak tu, kalau kita haknya bukan hijau, hak kita merah kan. Akan marah. Okey, kemudian dia menciptakan apa ni? Burung tadi, tanah jadi burung setelah dia tiup Dengan izin siapa? Bukanlah kekuasaan dia, tapi izin Allah Subhanahu Wa Taala. Watu beriul akmah wal abras, dua jenis penyakit dekat sini. Dia mampu menyembuhkan menyembuhkan orang buta dan orang sopak. Sopak ni sakit kulit. Wa itakh tukhrijul mauta, kau mengeluarkan menghidupkan orang mati. Semua dengan izin Allah. Tetapi orang Kristian mereka menyatakan semua ini Nabi Isa dapat buat disebabkan dia adalah Tuhan. Tapi tidak tuan-tuan. Kita sebagai seorang Islam, kita akan kata Nabi Isa tidak ada apa kuasa, yang ada semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata dia menghidupkan mati dan sebagainya. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita masuk kepada muka surat yang berikutnya 115. Dah pukul 1. Kejap lagi pukul 1.
114. Where are you? 114. Okey, semua macam mana? Ada jalan mana-mana tak hari ni? Mungkin kita tak pergi mana-mana, tapi minda kita pergi mana-mana kan. Kita tengok TV, tengok Facebook, tengok mana. Jadi kita tahulah keadaan seluruh Malaysia ni. Ramai yang taat ke, ramai yang engkau perintah, yang buat donor saya kan, buat tak tahu. Okey. Harapnya kita semua daripada kalangan yang taat kepada Allah dan Rasul. Kan? Macam saya sebut semalam, kalau tak nak taat pada pemimpin pun, pulanglah kita taat pada Nabi. Sebab Nabi suruh kita taat pada pemimpin. Pemimpin tadi kalau suruh perkara yang menyalahi syarak, kita tak perlu ikut. Sama juga, kalau ibu bapa kita menyuruh kepada perkara yang melanggar syarak, kita tak perlu ikut. Kita hanya perlu ikut Allah dan Rasul. Itu yang terbaik. Okey, sambung. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 114. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Okay, sebenarnya kita dah masuk surah yang baru, surah Al-An'am. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Okey, hai Muhammad Hafiz, hai Aiz, Ahmad, Lin, Arif, Mustafa, Irwan, hai semua yang baru melintas di hadapan FB Live saya. Okey, jadi sekarang ni kita nak fokuskan ayat masih berkaitan dengan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa dia ada dia punya, kita sebut apa? Hawari. Hawari itu bahasa Inggerisnya apa? Saya lupa.
kira macam penolong lah. Kalau kita, Nabi Muhammad, dia panggil sahabat. Jadi sahabat-sahabat Nabi Isa lah. Sahabat-sahabat Nabi Isa tu dipanggil Hawari. Mereka dipanggil Hawari. Okey, jadi mereka minta apa? Nama surah ini disebabkan permintaan mereka ini. Terpahatlah nama surah. Nama surah ni apa? Surah Al-Ma'idah. Bukan surah yang baru saya baca ni. Surah yang sebelum ni. Al-Ma'idah. Kejap. Al-Ma'idah ayat keberapa tadi? 114. Kita tengok 114. Okey, ayat ni lah. 114 yang hujung-hujung. Okey. Apa permintaan mereka? Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Pada ayat sebenarnya pada ayat 112. Jom tengok ayat 112. Okey. Idh qala Hariyun ya Isa bin Maryam, ayat 112 tengok di sini. Dan 113 dan 114, 115 Okey. Ketika mana Al-Hariyun berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, adakah Tuhan kamu mampu untuk menurunkan kepada kami maidatah. Maidatah pula. Maidah daripada langit. Maidah maknanya hidangan daripada langit. Orang Yahudi, mereka merasa manna wassalwa. Orang Nasrani, pengikut Nabi Isa pun sama juga. Mereka merasa maidah minas sama, maidah hidangan daripada langit. Okey. Jadi mereka minta dengan Nabi Isa, wahai Nabi Isa, kami nak merasa hidangan daripada syurga, hidangan daripada langit. Jadinya Nabi Isa pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka minta ni apa? Tujuan mereka minta ni apa? Dekat sini dah tulis dah apa tujuan mereka minta. Bukan sesaja tuan-tuan. Tetapi tujuannya adalah wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Permintaan mereka ini logik ke tidak? Logik. Jadi permintaan ini permintaan yang sama juga pernah dibuat oleh Nabi Ibrahim. Kalau baca juzuk yang ketiga, muka surat 1, 2, 3, juzuk ketiga, muka surat yang ketiga. Jadi kita akan jumpa permintaan yang sama oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim, dia taklah minta maidah, hidangan daripada langit, dia minta benda lain. Nabi Ibrahim meminta, dia nak melihat bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan yang mati. Jadi dia minta dengan Allah. Jadi Allah Ta'ala tanya, wahai Ibrahim, engkau ni tak beriman ke? Bukan begitu ya Allah. Sebenarnya untuk memberikan ketenangan kepada hatiku. Sama juga ayat dia. Wa tatma'in. Perkataan ni sama dengan yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada asas ke tidak? Ada. Logik ke tidak? Logik. Logik untuk mereka menyebut perkara demikian. Jadinya Nabi Isa pun minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi. Jadi bila Allah Ta'ala bagi tadi, ada satu apa? Ada suatu macam peringatan ataupun amaran ataupun ancaman kepada mereka. Ancamannya apa? Kepada sahabat Nabi Isa. Bukan sahabat Nabi SAW, Nabi Muhammad bukan. Ni sahabat Nabi Isa ni. Hawari. Mereka dipanggil Hawari. Ataupun bahasa Inggeris dipanggil apa? Saya lupalah namanya dalam bahasa Inggerisnya. Okey. Qala Allah inni munazilha. Aku akan turunkan. Akan tetapi faman yakfur. Pada ayat 115. Aku akan menurunkan itu berulang kali munazziluha. Sebab itu bila disebut Al-Quran kan kita baca tanzilum, tanzil. Perkataan tanzil menunjukkan ia akan diturunkan berkali-kali. Bila sebut unzila, unzila itu akan diturunkan satu kali. Penurunan tu. Munazzil, Allah Ta'ala akan menurunkan berkali-kali. Itu kalau kita yang belajar bahasa Arab, kita akan tahulah dia punya wazan tu tidak sama. Kata akar dia sama, nazala, turun. Tapi bila disebut nazala, turun banyak kali. Anzala, turun juga, tapi turun sekali. Kalau dekat sini Allah Ta'ala turunkan banyak kali. Dah Allah Ta'ala turun banyak kali. Siapa yang ingkar, maka ni u'adzibuhu adzaballa u'adzibuhu, aku akan azab dia dengan azab yang tak pernah aku azab orang lain sebelum-sebelum ni.
Ini satu ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sangat-sangat macam kita lah dah ada beritahu begitu ni, semua kita tak percaya kan Allah Taala akan azab kita. Jadi Hawari mereka telah minta dan Allah Taala beri ancaman kalau mereka ingkar. Tapi tak adalah ya, insya-Allah mereka patuh pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Okey, kita terima kasih lah yang join, yang mungkin saya tak sebutkan nama tadi. Maaf BMR, Cik Nan, Cik Tainan dan yang lain-lain ya, yang melintas di FB. Okey, jangan lupa jangan lupa like, tekan saja butang like kalau nak komen pun boleh. Kalau nak kata ada macam salah baca tersalah baris, bagi tahu jugalah. Sebab kadang saya pun tak perasan juga saya rasa macam dah betul baca. Tapi kalau ada yang siapa-siapa dengar ni macam salah baca ni. Ni macam sebutkan sahaja kat situ, insya-Allah saya akan perbaiki pada masa yang akan datang. Terutama kalau kawan-kawan yang hafiz Quran kan, bila terdengar saya salah baca tu bagi tahulah ya. Lebih lagi saya tengah live. Tapi lepas live ni dia akan jadi recorded lah. Dia akan jadi rakaman sahaja. Jadi boleh juga ditulis kat situ. InsyaAllah saya akan perbetulkan pada masa yang akan datang. Sambung 1.10 dah. 10 ada beberapa minit lagi untuk masuk waktu zuhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambung pada ayat 9. Surah Al-An'am. Al-An'am ni binatang ternakan tapi di awalnya tidaklah cerita binatang ternakan lagi di belakang sikit. Okey, kita bacakan daripada ayat pertama tadi dah baca, kita baca pada ayat 9 9 sambungan 9 di sini, mana 8? 9 sehingga 18. 9 sehingga 18, 9 mana? Manakah dikau ayat 9? Kita nak mula bacaan sekarang. Okey, 8 so 9 di sini sehingga 18. Okey, tak sempat 18 di bawah kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wa lalabasna 'alaihim ma yalbisun. Wa laqad istuzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ardi thumma anzuru kayfa kana 'aqibatul mukaththibin. Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah kataba 'ala nafsihi ar-rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la rayba fihi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun wa lahu ma sakana fil layli wan nahar wa huwa as-sami'ul 'alim. Qul aghayra Allahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء 17. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن
حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Okey, kita berhenti pada ayat 27. Okey ya. Cuba tengok ayat 9. Mari kita tengok ayat 9. Nampak ayat 9? Okey, kat sini. Ayat 9, where are you? Ayat 9. Okey. Okey, ayat 9. Mana ayat 9? Walau ja'alnahu malaka la ja'alnahu rajula. Kalaulah rasul yang diutuskan tu malaikat, pastinya dia pun akan dirupakan, dibentukkan macam manusia. Ya, wala labasna alaihim ma yalbisun, akan dipakaikan. Ya, menyebabkan mereka kesamaran dan mereka sengaja membuat kesamaran tentang kebenaran Nabi Muhammad. Okey. Tentulah kami menyebabkan mereka samar sebagaimana mereka sengaja membuat kesamaran tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadinya kalaupun diutuskan rasul, rasul itu mestilah dia supaya diutuskan rasul ni supaya manusia mudah untuk ikut. Kalau diutuskan itu malaikat, pastinya manusia susah nak ikut sebab malaikat dia tak makan, tak minum, dia tidak ada keletihan dan sebagainya, tidak tidur. Tapi disebabkan untuk menjadi adil bagi manusia, Allah Ta'ala utuskan manusia juga sebagai rasul. Utuskan manusia sebab supaya manusia mudah. Ada ketikanya Nabi sakit, jadi para sahabat tahu bagaimana untuk berhadapan kalau sakit, mereka melihat Nabi pun tidur, jadi mereka tahu bagaimana keadaan Nabi dan bagaimana untuk mereka berinteraksi pada masa yang akan datang sekiranya berlaku perkara-perkara macam ni. Tapi kalaulah rasul tadi malaikat, malaikat tu tak tidur, malaikat tu tak makan, jadi macam mana mereka nak ikut? Adakah nanti sampai satu tahap mereka pun jadi berpuasa sepanjang zaman kan, sepanjang masa tak nak buka puasa sebab nak ikut rasul yang malaikat ni yang tidak makan. Tapi tidak. Allah Taala utuskan rasul ini bersamaan dengan manusia. Maknanya dia boleh datang, orang kata boleh dapat sakit, boleh berkahwin, perlukan makan, perlukan minum, perlukan tidur dan sebagainya. Okey, seterusnya kita sambung pada ayat ke-28. Ni kita tengok ayat 28. 27, 28 sehingga 35. Okeylah, insyaAllah ni dua muka surat yang terakhir. Lepas tu kita akan berehat sebentar. Berehat sebentar lah untuk sembahyang zuhur kan. Berehat, makan-makan dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kawan-kawan yang baru join, terima kasih kerana melintas di hadapan FB ni. Jangan lupa like dan kalau boleh share, kita sharekan supaya kita boleh berkongsi manfaat dengan orang lain. Okey. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم
وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Surah Allahul Azim. Jadi alhamdulillah kita dah berada di penghujung rancangan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada mungkin jam saya tak tahu lah, tengoklah jam berapa kan. Okey, takut saya mengantuk, saya tidur ke apa. Mungkin kita sembung lah petang ni. Tapi saya akan maklumkan lah kita akan live pada pukul berapa semula. Okey, antara ibrah yang kita boleh ambil dalam ayat ini. Qalu tariqu ala rabbihim. Okey, kita lihat pada ayat 38. Wa ma min dabbah, ayat 38, where are you? 38. Tidak ada seekor binatang pun yang melata di atas bumi, tidak seekor burung pun yang terbang, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Jadi Allah Ta'ala nyatakan, maknanya burung ataupun haiwan-haiwan yang melata ini, mereka juga ada komuniti mereka. Tapi kita je yang tak tahu, kita je yang tak nampak. Yang kita nampak mungkin sedikit saja kan. Haiwan yang macam lebah, haiwan lebah apa lagi? Lebah, lembu, mungkin dan haiwan lain lah harimau ke, singa ke, mereka juga ada kehidupan sebagai kita, macam kita lah, cumanya kita tidak tahu. Ma faratna fil kitab min syai', kami tidak tinggalkan satu pun dalam kitab ini. Maknanya Allah Taala telah jelaskan. Allah Taala telah jelaskan semua yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian mereka semua akan dihimpunkan kepada Tuhan untuk dihisap. Semua binatang pun akan dihisap juga. Caranya tak samalah macam kita. Sebab kita ni diberikan akal. Akal kita lah boleh memikirkan antara baik dan buruk. Sebab itu bila kita sebut singa bunuh kambing. Dia boleh bunuh, kan? Ataupun singa, dia bunuh apa lagi? Rusa. Dia memang bunuh jugalah. Tapi tidaklah kita buat hukuman di atas muka bumi ni kan, kena gantung penjara ke, tidaklah. Tapi kita, kalau manusia membunuh manusia, itu adalah salah. Itu adalah salah. Jadi hukumnya berbeza, tapi mereka juga akan dihitung mengikut cara mereka, kita akan dihitung mengikut cara kita, tidak sama. Okeylah, itu saja. Terima kasih kepada tuan-tuan yang singgah. Jadi insya-Allah sokongan tuan-tuan akan menambah semangat saya lah untuk teruskan berdakwah menggunakan media sosial, FB, dan video ni juga sebenarnya saya akan upload juga di mana? Di laman ataupun di channel YouTube saya. Sama juga namanya, K-pop Kuliah. Boleh carilah Jadi moga-moga ia memberi manfaat kepada semua. Jadi jangan lupa share. Kalau tak nak share tak apa, kita like saja. Dan juga
Kalau rasa okey, share lah dengan kawan. Jadi itu saja. Jadinya moga-moga kita dapat lalui musim musim coronavirus ini dengan keadaan yang terbaik dan mendapat manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekian itu sahaja saya nak keluar daripada session live ni. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.